Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Profesor Mukaramah dari Universiti Utara Malaysia. Okey, saya yang pertamanya yang saya nak tanya soalan kepada Menteri Ekonomi kita berkenaan dengan Astropolis Kedah terutamanya tentang kelulusan untuk ataupun pertimbangan mengenai KSP dan seperti yang kita sedia maklum pihak negeri Kedah memang mengutarakan untuk KSP ini dilaksanakan di Kulim Kedah. Ini kerana ada kajian yang telah dibuat menunjukkan bahawa KSP ini mempunyai spillover yang tinggi dan supply chain bukan saja dari segi downstream effect juga kepada upstream effect juga tinggi jika KSP ini dilaksanakan di negeri Kedah. Yang paling penting sekali untuk perkhidmatan penerbangan kargo ni memang tidak terdapat di Southeast Asia ni, memang tak ada lagi pada masa ni. Dan jika kita dapat merebut peluang ini merupakan satu peluang yang amat baik untuk Kedah dipertingkatkan ekonominya menjadi ekonomi maju seperti yang kita harapkan tidak berada di bawah top 3 bottom kemiskinan tu. Jadi kita kalau boleh tak mahu dah berada sebagai negeri miskin, dan saya rasa itu memang hasrat murni daripada kerajaan negeri Kedah lah supaya KSP dilaksanakan. Jadi persoalan saya, disebabkan KSP ini dirancang untuk dilakukan melalui inisiatif swasta dan tidak melalui pembiayaan kerajaan persekutuan. Dan saya rasa saya ingin mendapatkan penjelasan lanjut lah mengapa terdapat kekangan di situ. Dan satu lagi, diperhebatkan persoalan bahawa KSP ini akan menjadi tandingan atau kompetitor kepada lapangan terbang Pulau Pinang. Tapi seperti yang kita sedia maklum, lapangan terbang Pulau Pinang adalah untuk passenger, manakala KSP untuk kargo. Memang ada kargo juga tapi sedikit di Pulau Pinang. Tetapi jika kita melihat kepada perspektif yang lebih luas, kita akan dapat menyediakan fasiliti yang lebih baru. Jadi kawasan yang lebih luas untuk KSP tersebut. Jadi saya nak minta pandangan Cik Rafizi macam mana, bagaimana pandangan dan komen tentang perkara ini. Jadi harapan kami lah, orang Kedah ni memang nak lihat lah KSP untuk ada di negeri Kedah. Terima kasih banyak. Soalan seterusnya. Assalamualaikum Yang Berhormat Tuan Rafizi, Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, Yang Berhormat Datuk Seri Setiausaha Kerajaan Negeri, Tuan Ketua Setiausaha Kementerian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nama saya Elmi bin Yusof, dipertanggungjawabkan untuk menjaga salah satu daerah di negeri Kedah ni, iaitu daerah Banak Baru. Jadi kalau Yang Berhormat Tuan Rafizi mai ke Kedah melalui highway utara selatan, nak masuk ke Kedah akan jumpa daerah Banak Baru dulu. Jadi saya faham tajuk kita hari ini adalah kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, dan yang tu saya percaya pihak kementerian ada data-data untuk melihat peruntukan yang dibelanjakan dan membuat kajian separuh penggal. Tetapi apa yang saya nak sebut di sini lebih mirip dan fokus zoom kepada daerah Banak Baru. Kalau kita tengok di negeri Kedah ni 12 daerah yang ada, Banak Baru ni antara daerah yang ketinggalan sikit, orang tak nampak. Tetapi dia berada pada border segitiga yang sangat cantik, iaitu Pulau Pinang bersempadan dengan Pulau Pinang dan juga Perak. Jadi saya di sini kalau boleh di dalam pihak kementerian merangka dan membuat kajian separuh penggal
Kalau kita tengok di dalam bajet, ujung-ujung kita akan boleh buat pindah peruntukan dan sebagainya. Apa yang nak mohon jika pihak Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Ekonomi dapat pertimbangkan untuk melihat kepada usaha-usaha untuk naik taraf ataupun pelebaran jalan persekutuan FT 136 Kulim ke Parit Buntang. Dan kalau kita tengok jalan itu merupakan jalan alternatif utama yang dilalui oleh kenderaan-kenderaan berat yang membawa macam-macam bentuk bahan muatan. Ada yang makulah sawit, minyak dan sebagainya. Sebab apa dia melalui laluan tu? Sebab dia tidak mau jam. Kalau masuk, kita nak masuk lepas kepada Bukit Merah Selama tu, dia akan cross shortcut, akan masuk kot tu lah. Sebab kalau melalui Juru, Butterworth dan Sungai Dua, jamnya yang amat sangat. Jadi kalaulah boleh pihak Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Ekonomi revise tengok bajet-bajet mana yang tidak begitu produktif di dalam RMK 12, boleh tolong bawa buat jalan tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kita nak merangka, dan saya tadi difahamkan oleh MC tidak terbatas kepada RMK ke-12. Jadi saya nak mohon siap-siap kalau boleh pihak kementerian dalam merangka RMK ke-13 tolong masuk siap-siap. Nombor satu, kita di Manak Baru, Yang Berhormat Tuan Rafizi, kita tidak ada hospital. Jadi orang Manak Baru ni bila terutamanya perempuan-perempuan yang nak beranak, nak bersalin ni, dia kena pergi bersalin di Penang, Parit Buntang sebagainya, menyebabkan IC kami orang Manak Baru ni tidak jadi 02. Jadi bila tak 02 ni banyaklah manfaat-manfaat yang tak dapat. Nak mohon zakat tak boleh, nak minta tanah tak boleh dan sebagainya. Jadi kalau boleh, kalau kita tengok banyak-banyak daerah tu dah ada hospital kan, kecuali Manak Baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yang Berhormat Tuan Rafizi, kalau kita tengok, kalau kita nak pi daripada Alostang nak ke selatan, nak mesyuarat di Putrajaya, kalau kita sekarang ni terpaksa melalui Sungai Dua, pi ke Butterworth, Juru dan sebagainya. Keadaan jalan yang amat sesak. Jadi kalaulah boleh Kerajaan Persekutuan menimbangkan meluluskan highway daripada Sungai Petani, kita potong terus masuk ke Kulim tu, kita keluar ke Manak Baru kalau boleh. Ini akan mengurangkan sangat-sangat kesesakan. Yang ini bukan sahaja untuk orang Kedah tetapi untuk semua. Dan untuk makluman Yang Berhormat Tuan Rafizi kan, terpulang dah Kerajaan Persekutuan nak bagi nama apa highway tu kan, Spike ke Likas ke, yang tu terpulang. Tapi yang utamanya kita dapat. Jadi kita dapat mengelakkan jam yang amat sangat daripada utara nak ke selatan tanpa kita melalui kawasan-kawasan sesak iaitu Sungai Dua, Butterworth dan juga Juru. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Yang Berhormat Tuan Rafizi, kalau boleh saya ni bila tukang ke Manak Baru kerap menggunakan pengangkutan awam, iaitu saya menggunakan perkhidmatan komuter kereta api. Jadi kalaulah kita boleh, pandangan peribadi saya, kalau boleh tambah baik sikit dari segi speed kelajuan train tu amat-amat baik. Sebab untuk makluman Yang Berhormat Tuan Rafizi, sebenar-benarnya Pulau Pinang tu ramai orang belah utara ni yang bekerja di Pulau Pinang. Kalau Tuan Rafizi ada masa join naik kereta api seawal jam 5.58 pagi sampailah ke jam 8 tu, orang utara saja dia akan turun Butterworth, dia akan bergegas naik feri terus ke Pulau Pinang. Jadi kalau pengantar awam tu kita dapat efisienkan lagi dari segi time dia sangat-sangat. Itu saya soalan daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi, seorang lagi sebelum saya mula respon. Assalamualaikum. Banyak soalan ni. Sila Datuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Salam Malaysia Madani. Yang berhormat Saudara Rafizi, Menteri Ekonomi, Yang Amat Datuk Seri MB, Datuk Seri SUK, Datuk KSU, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam perjalanan tadi Yang Berhormat Menteri, saya dengar radio era, radio klasik, pukul 9 berita. Dalam berita tu disebut pada pagi ini, hari ini, Pulau Pinang akan memulakan perkhidmatan feri yang baru, 5 buah. Feri itu muatan 250 orang. Boleh dinaiki oleh motosikal. Saya Yang Berhormat Menteri, DO Langkawi. Baru 1 tahun 5 bulan. Datuk SS tengok, jangan tengok saya macam Datuk SS. Yang Berhormat Menteri, saya terkilan bila hari ni feri Pulau Pinang, 5 feri baru muatan 250. Di Langkawi, setiap hari ada 5 feri. Tugas saya yang pertama, selepas jadi DO dalam masa 3 bulan, pergi jumpa Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Sekarang Menteri Pengangkutan yang baru. Masa 5 baru ni pun, feri sama juga. Jadi saya nak angkat balik perkara ini kepada Yang Berhormat Menteri, tolonglah tengok Langkawi, isu feri. Rakyat minta untuk hidupkan ekonomi Langkawi, feri seperti mana sebelum PKP. Tetapi sekarang tak boleh sebab katanya selepas PKP kerana telah dikonsortiumkan. Dan ramai dalam ni pemain industri pelancongan daripada Langkawi. Sekarang tinggal 5. Kadang-kadang konsortium dia akan closekan 1 trip, tinggal 4. Bila kita argue, kenapa? Dia kata tak cukup Yang Berhormat Menteri. Tetapi di Pulau Pinang boleh 250 penumpang. Feri muatan paling rendah ke Langkawi 300. Maksima 560. Tetapi feri Langkawi ke Satun boleh pula feri bermuatan kecil. Ini satu Yang Berhormat Menteri. Sehingga saya fikir Yang Amat Berhormat Datuk Seri MB sedia maklum, Yang Berhormat Esko Pengangkutan Kedah pun sedia maklum. Dan hari itu saya dengar Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebut pasal feri. Tetapi tiada jalan kesudahan. Sampai saya sebagai DO pun saya bingung. Jadi bengong Yang Berhormat Menteri, tak tahu nak pergi cari tang mana. Tang mana nak bercakap pasal hak rakyat Langkawi. Dan kesan kepada pertumbuhan ekonomi untuk 4-star dan 5-star hotel, kita tidak ada masalah. Saya ingat data di Kementerian Ekonomi pun ada kerana pengangkutan udara. Tetapi untuk yang 3-star ke bawah, termasuk chalet-chalet, ini bergantung sepenuhnya kepada pengangkutan feri. Jadi, Yang Berhormat Menteri, kami daripada Langkawi mohon perkara ini dilihat dalam kajian separuh penggal ini dan ia akan dapat membantu Langkawi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua Yang Berhormat Menteri, saya nak mohon supaya klinik kesihatan Tuba jangan miss pula untuk 2024. Yang Amat Berhormat Datuk Seri pun pergi tengok tapak dah. Yang Berhormat Menteri Kesihatan mantan KJ pun dah pergi tengok. Dan dah 2 kali lulus Yang Berhormat Menteri. Di situ ada 5,000 penduduk Pulau Tuba. So kalau klinik kesihatan ini untuk 2024 tak wujud juga, saya pun sebagai DO tak mau pergi Pulau Tuba dah Yang Berhormat Menteri. Malu saya kat penduduk Tuba. Dan yang ketiga, saya nak mohon juga kepada Yang Berhormat Menteri supaya jambatan yang telah ada dalam RP2 daripada Tuba ke Selat Baganyor dapat dikekalkan
2 minggu lepas JKR telah panggil meeting untuk menentukan desain jambatan tersebut dan harapan orang Langkawi supaya jambatan ini jangan miss Yang Berhormat Menteri. Itu saja daripada Langkawi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi tadi ada lebih kurang 1/4/3, lebih kurang 8 kan. Dan dia biasa jawab dulu, kemudian ada second round kemudian. Saya jawab dulu yang tu, kemudian ada 8 perkara yang ditimbulkan kan. Daripada DO itu senarai wish list. Saya jawab yang tu kan. Jadi memang betul lah daripada setiap tahun masing-masing akan ada senarai wish list. Kalau yang melibatkan peruntukan biasa ataupun projek biasa itu dia mengikut senarai keutamaan. Yang cara diangkat ialah dia diangkat kepada kementerian masing-masing. Kerajaan negeri pun ada hantar terus kepada kementerian masing-masing. Kemudian kementerian pelaksana itu dia tengok keseluruhan negara, kemudian dia tengok senarai keutamaan yang sampai kepada EPU dan akhirnya yang sampai kepada saya untuk mendapat kelulusan itu akhir itu ialah senarai-senarai yang telah diharmonikan mengikut segala pertimbangan. Dan yang ini yang saya mohon, kerana memang betul bila kami pergi ke negeri masing-masing, setiap negeri, ini dah negeri ke-12, perspektif di peringkat negeri, hatta di peringkat daerah pun ialah ini semua benda yang mesti berlaku. Tapi bila dia naik ke peringkat kementerian pelaksana, contohnya Kementerian Kesihatan ke Kementerian Kerja Raya ke pasal soal jalan, dia akan tengok pula dari segi senarai keterdesakan, yang mana terdesak tu sudah tentulah mungkin di kawasan kita rasa ini yang teruk sangat ni yang kami kena tengok, tapi sebenarnya di peringkat kementerian itu kementerian tu akan cuba harmonikan dan disenaraikan dan akhirnya yang sampai kepada kami itu yang telah diharmonikan lah. Pun begitu saya faham bahawa dari semasa ke semasa ada cabaran yang mana senarai keutamaan daripada kerajaan negeri kadang-kadang dia tak sama langsung dengan senarai keutamaan daripada kerajaan, daripada kementerian-kementerian. Jadi kita juga pastikan bahawa kita semak. Sebab itu kita minta senarai keutamaan daripada negeri-negeri itu terus kita semak. Dan antara perkara yang saya zoom in di peringkat akhir semasa kita nak luluskan ialah kita tengok yang mana ada a major disconnect between senarai keutamaan kerajaan negeri dengan yang kementerian-kementerian persekutuan. Kerajaan negeri kata projek-projek ni sangat penting gini-gini, infrastruktur ini penting, tapi dari senarai kementerian-kementerian tu memang tak ada bagi dia, tak ada keutamaan. Dan selalunya kita akan kembali kepada kementerian-kementerian ataupun agensi untuk kita dapatkan pandangan masing-masing. Ada kadang-kadangnya ada, there's always two sides of the coin dari segi proses. Ada contohnya walaupun dia penting kepada kerajaan negeri, tapi bila kita tengok, ini bukan Kedah lah, saya dah melalui banyak negeri ni kan. Bila kita tengok, sebenarnya pandangan agensi kementerian tu nampaknya lebih tepat kerana dia secara objektif dia kata projek ini sebenarnya dia berlapik dengan projek-projek lain yang sudah pun mencapai sasaran ataupun matlamat infrastruktur itu, tapi kenapa dia sangat penting bagi kerajaan negeri kerana ini projek di kawasan Exco. Jadi kadang-kadang benda tu timbul ya di peringkat negeri, ini sebab Exco punya kawasan ni kami nak juga 7 tahun berturut-turut jadi senarai keutamaan. Jadi there's a frustration lah kerana bila sampai ke agensi pelaksana di persekutuan tak pernah naik. Jadi memang we pick it up, tengok kenapa, dan itu jawapan daripada agensi pelaksana dan I think it makes sense kan. Jadi of course the details itu kita go through satu persatu. Yang penting saya ingat
ialah kita pastikan proses itu berjalan. The comparison di peringkat kami yang saya tumpukan ialah memastikan proses itu berlaku adil kepada semua. Definitely lah kita minta ada wish list, tak semua dapat lah, sudah tentu kan, kerana tapi nak pastikan bahawa proses itu kalau senarai daripada kerajaan negeri, daripada kawasan-kawasan, senarai itu diharmonikan dan saya berpuas hati bahawa semua pihak itu dia dah ada peluang dan perkara itu telah putuskan secara objektif. Jadi on that basis juga, sebab itu contohnya ada projek-projek atau peruntukan-peruntukan yang bagi saya tidak perlu melalui proses belanjawan ataupun kelulusan peruntukan yang panjang. Sebab itu contohnya di bawah inisiatif kemudahan rakyat, kita buka terus kepada semua. Yang orang biasa ke, sebab ini semua projek bawah 200,000 ni. Dia tak payah nak tunggu masuk senarai panjang semua. Jadi saya cuba dulu dengan 500 juta pertama, buka kepada semua orang biasa, rakyat, NGO, pegawai kerajaan, termasuklah sekolah dan juga DO. Itu boleh masuk. Jadi sebab sebelum ini keadaan yang berlaku ialah itu kuasa menteri, itu kuasa saya. Saya boleh decide saya nak bagi 1 juta sana, 2 juta sana. Jadi perkara itu bila tidak dibuka dan dia arbitrary, kuasa menteri itu satunya menyebabkan menteri berkuasa lah kan. Yang kedua, dia juga menyebabkan hanya orang yang tahu dan kenal. Jadi ada pejabat daerah atau PBT yang dia biasa, dia terus tulis kepada menteri. Jadi yang itu dapat, orang lain tak dapat kan. Jadi tumpuan kami untuk awal ni, I'm talking about the process before I go into the specifics kan. Tumpuan kita ialah untuk memastikan proses belanjawan, proses peruntukan itu berjalan dengan lebih lancar, diharmonikan dan juga memberi peluang sepenuhnya kepada semua pihak, baik di peringkat kerajaan negeri, peringkat DO dan sebagainya, mana yang boleh dipercepatkan secara peruntukan terus tanpa melalui projek belanjawan tahunan ini, yang itu kita insya-Allah akan memudahkan. Jadi yang kecil-kecil ini sebenarnya, yang 200,000 semua tak perlulah sampai daripada negeri kemudian dia nak naik pula kepada persekutuan, kemudian dari persekutuan nak pergi ke IPU, projek 150,000 ya. Kan? Jadi this one ni saya set aside terus. Kita mula dulu dan saya harap ini akan membantu yang di bawah ini supaya tumpuan saya dan IPU nanti ialah kepada projek-projek yang besar yang panjang. Jadi kembali kepada DO Kulim Bandar Baru tadi, Bandar Baru kan. I think jalan-jalan itu nanti kita akan tengoklah kan. Sebab jalan ini walaupun bagi kita saya faham lah, yalah, jalan tu kita rasa kalau ada dia besar kan, tapi jalan ni high ticket items kan, sebab kalau 20 km jalan-jalan ni 20 km 100 juta jenis lah kan. Jadi dan kita juga menanggung keadaan yang mana untuk 10 tahun yang lepas lah, memang kita under invest dalam jalan kita, terutamanya maintenance under investment. Sebab sebelum ini bila duit tu makin sikit, ada kekangan tu, dia tengok dekat mana yang nak potong, dia potong maintenance. Sebab tu generally in the last 5-7 years, kalau kita perasan, jalan-jalan ni kalau rumput tak berpotong, dia berlopak sana sini, dia sebenarnya sebab peruntukan maintenance itu telah dipotong secara sistematik over the years. So kita under invest heavily in our jalan semua lah. Sebab itu antara perkara yang kita buat yang untuk RP3 ni, memang saya tambah almost sampai 1 billion untuk maintenance jalan. Jadi as we push more untuk kita make up for the under investments,
Jadi jalan ni jadi sensitif lah, naik taraf semua kan. But insyaAllah we will go through one by one. Saya ingat untuk RP4 pun nanti kita kena tengok kepada jalan-jalan persekutuan yang cukup penting as part and parcels of the logistic and transport network. Sebab kadang-kadang sebelum ini pun bila kita sebut jalan ni kita duk fikir lebuh raya besar kan, tapi sebenarnya the cross, orang kata the network tu kan, juga penting untuk kita provide alternatives kepada highway-highway. Dia mungkin saya cakap terus terang, dia mungkin agak sukar untuk RMK 12 kerana dengan unjuran keadaan kewangan yang kita ada dengan berbaki 2 tahun lagi, dengan tumpuan kita ialah untuk membaiki dan mempercepatkan kemudahan-kemudahan asas. Kemudahan asas tu contohnya sekolah daif, tandas sekolah. Sebenarnya tandas sekolah teruk di seluruh Malaysia. Klinik-klinik yang kecil-kecil, jalan-jalan sebenarnya. Jadi a lot will be on maintenance, tapi saya ingat untuk RMK 13 nanti, InsyaAllah itu maksudnya kita boleh kenal pasti senarai-senarai jaringan jalan persekutuan utama yang diperlukan. Dan I think InsyaAllah itu akan membolehkan kita merancang dan membuat peruntukan yang lebih baiklah. So soal jalan persekutuan ke Parit Bunta kan, yang itu dan juga beberapa jalan lain. Setiap negeri itu ada jalan-jalan penting begini yang kita kena beri tumpuan. Hospital, klinik itu pun sama juga. Sudah tentu tugas saya ialah orang terakhir yang tanda tangan peruntukan. Memang betul. Tapi EPU, Kementerian Ekonomi ini, kami tak adalah decide terus kamu boleh buat, kerana kita kena hormati juga pertimbangan keseluruhan kementerian-kementerian terbabit. Cuma yang kami lakukan ialah bila kita bagi tumpuan kepada perkara-perkara tertentu, itu mempercepatkan kementerian pelaksana itu untuk dia pick up dan beri kemudahan yang sebelum ini tertangguh. Jadi memang betul dari segi Kementerian Kesihatan, yang itu seberapa yang banyak soal klinik, soal hospital, memang saya cenderung untuk bagi lebih banyak peruntukan ke arah itulah. Kita potong tempat lain lah, tapi yang kemudahan-kemudahan tu memang kita bagi. But the orang kata the waiting list tu panjang. Dan yang itu kan, jadi insyaAllah, but I think yang kami nak pastikan ialah memang there'll be significant shift daripada perbelanjaan yang tidak bersasar lah, maksudnya yang tidak bersasar, belanja bilion-bilion, kita kata semua orang dapat, tapi kita pun tak tahu sebenarnya apa kesan besar dia kepada infrastruktur, kepada kemudahan dan sebagainya. Sebab we are in danger juga kalau kita terus berterusan, maksudnya sebahagian besar daripada belanja kerajaan ialah untuk perkara-perkara yang bersabit pindahan ataupun kenaan tetap. This fixed payments yang pukul rata pada semua, termasuklah contohnya subsidi pukul rata semua, yang ini pukul rata. Jadi itu mengambil wang daripada projek-projek khusus yang boleh pergi kepada kumpulan-kumpulan sasaran yang sepatutnya kan. Jadi jalan, tadi soal jalan, hospital, klinik, semua itu insya-Allah memang menjadi keutamaan. Baik. Soal ferry itu, saya tak ada maklumat yang penuh lah. Yang itu saya ingat MOT yang bertanggungjawab kan. Cuma setakat ini yang saya tengok bila ada timbul isu dan sebagainya, kebanyakan masalah sebenarnya cabaran dia is in terms of economic sustainability ataupun financial sustainability kan. Dan bila syarikat atau concession holder ataupun yang pegang permit transport ni, termasuklah ferry kan,
dia buat investment sekali, dia nak tukar investment kali kedua, nak tukar ferry daripada ferry tertentu kepada ferry baru semua tu, dia punya turnaround time tu bukan mudah lah. Jadi dia, it's not something that can be done immediately dalam tempoh 3-4 tahun. Financing dia tu dia dah lay down panjang semua kan. Jadi sebab itu di economic model tu sebenarnya bila pihak swasta pun dia jadi cukup penting kan. Cuma dari peringkat kerajaan lah ya, I think kalau it can be proven dan bahawa a more frequent trips at a smaller scale, ferry size, itu economically feasible, dan sebenarnya saya pasti MOT pun tak ada isu. Yang saya bimbang begini, yang saya bimbang it is not economically feasible. Kalau maksudnya bila concession holder tu dia tengok the cash flow, profit and loss, dia kira untuk saya tukar daripada financial commitment sedia ada yang ferry besar sekian-sekian untuk saya buat that trip itu dengan harga minyak, dengan berapa orang unjuran, dia kata tak boleh buat sebab nanti kami bankrupt. Itu yang selalunya our problem lah kan. That bit tu I think MOT boleh facilitate. Cuma kalau yang berlaku lepas-lepas lah, bila kerajaan force a private sector to do certain things, private sector akan jump, kata kami boleh buat but you pay. That's the bit yang selalunya masalah. Bila government kena masuk and chip in, dia tu dah ada financial impact, dan dia ada masalah kan. Jadi I think in principle memang cuma saya tak pasti tentang financial viability sebab private sector ni, if it makes more money, they would have done it. In principle selalunya begitu. Their job is to maximize their profit. Kalau contohnya by turning and more frequent trips dengan smaller ferry size, that would have more passengers, they would have done it. Kalau dia tak buat itu, saya bimbang sebab dia dah kira semua minyak trip dia semua, dia kata tak boleh buat sebab nanti kami pun, sebab setakat inilah kebanyakan yang saya tengok yang sampai kat EPU untuk mendapat ulasan daripada EPU pasal ni, kebanyakannya revolve mengenai financial viability. Kalau kami buat begini-begini, kami no longer can operate. Nak bawa operator baru, investment baru, mungkin tak ramai yang berminat. So there's always that questions dan dilema yang perlu diimbangi lah. And I think perkara itu saya ingat DO can I think continue, atau kerajaan negeri can continue to push. Cuma at the end of the day, perhaps we should also see how do we want to make sure that working with them, the private sector yang jadi concession ataupun permit holder ni, to help them cross the line that is economy viable to do it. So bila dia nak tukar, dia kena refinance everything tu semua kan. Jadi tambah pula they are just recovering daripada COVID. Jadi bila dia recovering daripada COVID, dia not so bankable tau 2-3 tahun ini untuk dia dapat financing baru untuk tukar. So maybe 1-2 tahun ini still quite challenging for them lah. Tapi kalau agensi kerajaan negeri, kerajaan persekutuan can push supaya the demand tu dia lagi tinggi, then it makes such orang kata transition to smaller ferry size for higher frequency, perkara itu akan jadi lebih bankable in the future lah. Pasal the highway semua tu pun, saya tak semak lagi the dispersal highway, maksudnya to bypass the most congested parts of Penang tu. Saya tak tengok in detail lagi. Setakat ini saya ingat tak ada lagi, belum lagi. But of course the process tu nanti dia akan melalui lembaga lebuh raya semua.
Tapi memang betul lah, saya tak tengok lagi lah any plans for such dispersal highway di sebelah utara lah, kerana the last concession yang besar-besar ni dia melibatkan West Coast Expressway, WCE dan sebagainya. Dan bila kita buat RMK 13 nanti, sudah tentu akan ada greenfield project sebegitu yang boleh dipertimbangkan untuk proses-proses seterusnya lah. I think that more or less cover lah kan untuk dua DO tadi. Tadi Prof tadi tanya tentang KXP. Saya tak ada full detail and was not involved in full detail, but I'm aware lah dari segi kronologi, dari segi the background, daripada dia mula-mula 2015 dahulu and so on kan. And I think that proses itu dia sekarang ini ialah melibatkan MOT kan, Kementerian Pengangkutan. Jadi I think whatever that has to happen dari segi penilaian, pandangan MOT sebelum dia sampai ke peringkat EPU ataupun kabinet itu perlu berlaku lah kan. Cuma kepada soalan Prof tadi, I would like to caution this concept that if it's a privately funded project, what's the problem? Because infrastructure project, awalnya yang datang tu semua kata privately funded. Part of the problem kita di peringkat kerajaan persekutuan ini ialah kerana projek-projek yang kata privately funded inilah. Because eventually dia tak jadi financial viable. Dia financially dia tak viable in the long run. Saya, boleh beritahu MB terus. I come from private sector. Saya sebenarnya tak ada isu projek apa-apa. But saya kalau yang dalam kabinet ke, dalam M10 ke, yang selalunya susah dengan saya, I drill on the financial viability. As best as possible, kalau ada pihak swasta boleh buat sesuatu and it's financially viable on its own, seronok kita jadi kerajaan. Because everything dia akan tumbuh semua kan. Tapi selalunya lah pengalaman saya, dan we have to be very careful on this. Termasuklah kerajaan negeri, termasuklah kerajaan pusat, bukan saja soal KXP, tapi apa-apa projek infrastructure. Is by nature of the private sector, when they started awal-awal itu, especially infrastructure, dia kata this is privately funded. But usually it's hardly privately funded because they are not bankable on their own. Bila dia kata nak buat projek 2 bilion, 3 bilion, dia tak ada 2-3 bilion. Dia perlukan kelulusan kerajaan negeri, perlukan kelulusan kerajaan pusat. Dia pun pergi ambil surat kelulusan tu, dia pergi pinjam dengan bank. That's where the problem is. Sebab the money for them, for infrastructure project is pembinaan. Dia tak peduli dah lepas tu 20-30 tahun jadi apa. Because they get their margin already at the beginning. Masalahnya bila projek itu jadi projek infrastructure is public in nature, lepas kontraktor atau company ni awal ni dia dah buat margin dia dah tu, di operational itu dia akan jadi tanggungjawab awam, a quasi public responsibility. Kerana takkanlah bila dah buat contohnya airport besar-besar, port besar-besar, takkanlah lepas tu dia mati terbengkalai, kita kerajaan tengok klip-klip, tak boleh. That's where then they comes the unintended consequence untuk fasa seterusnya, yang mana they will come and cakap ini projek ini bermasalah, kerajaan kena tambah lagi, kerajaan kena mula masuk. So pandangan saya begini, I think the process tu will go through. Tapi if it's financially very viable dan sebenarnya memang betul-betul ada good prospect, good cash flow, and dia akan take off on its own, saya tak rasa dia akan ada masalah. That's my view. Kebimbangan saya ialah bila kita tengok semua ni, the doubts is on whether this can truly be sustained on its own. Sebab begini perspektif saya when it comes to infrastructure. Contoh kita ambil port.
Semua negeri nak buat port masing-masing. Semua pihak swasta dia nak port kalau boleh kan. Sebab dia tengok dari segi satu awal-awal construction tu kan. Kemudian dia tengok dari segi the revenue yang dia boleh dapat daripada port fee semua kan. Tapi yang kita tengok juga over the years, selalunya the long term overhaul or maintenance yang diperlukan yang besar itu dia tak factor in. Jadi contohnya dredging dia tak factor in. Bila sampai kat dredging, semua port satu Malaysia minta kajian persekutuan tanggung. Kan? Dan jadi benda tu tiba-tiba kajian persekutuan akan kata alamak macam mana ni? It's like, because then kalau tak buat port kami bermasalah. That is always the case. It's always juga sama contohnya dalam bidang-bidang yang begitu rumit, contohnya is air transport. Air transport ada commercial passenger punya transport, ada cargo transport kan. Sebab air transport is not just about the airport. Air transport is also about landing rights, is also about landing connectivity, is also about international network, because nobody can survive on their own. Jadi pengalaman kita, saya bagi contoh pengalaman kita mengendalikan KLIA. Kalau saudara-saudari ingat, KLIA tahun 1990-an dulu, masa nak dibuat itu ialah kerana kita yakin kita boleh mengambil alih Changi. Jadi kita belanja buat semua. But you know where KLIA now. And how much burden it is to the government. And when I say government, itu bukannya burden kepada kerajaan semata-mata, burden kepada rakyat lah. Because whatever we have to pay, kan. Jadi kalau kebimbangan saya ialah yang tu saya masa Datuk Seri Menteri Besar duk cakap pasal KSP tadi, I want to know. And I have not seen it, hantar kepada saya KSP full detail. It's my training to scrutinize financial project. I actually want to see how exactly they want to make money. Yang sebab kebimbangan saya begini. Air transport ni dia very extremely cyclical. Dia masa dia ada permintaan tu dia naik kan. Tapi bila orang tak nak pakai dia drop terus. Jadi any air transport ataupun airport ni, you really have to make sure that dia betul-betul boleh bertahan lama. Sebab kebimbangan saya, walaupun sekarang dia kata ini private, sesiapa yang nak buat ni, I don't even know siapa yang nak buat ni kan. Dia approve kerajaan negeri, dia kata private kan. Dia kata private, tapi dia perlukan komitmen kerajaan negeri nanti untuk dia dapatkan loan. So bila dia dah dapat keputusan itu, the dollars and cents tu, apa yang kerajaan negeri have to commit to make sure this. Apa yang kerajaan persekutuan has to commit. Kan? Jadi, I think that process itu penting. We have to make sure that the financial viability itu dah go through at all the right level and then baru dia pergi. And for that, I think, because saya tak pasti sebenarnya, the financial risk untuk specially dedicated airport, cargo airport, sebab we also have to know, dia masalahnya in the future, ni semua projection, what's the volume for cargo, and what type of volume, and then dia kena streamlinekan juga dengan the growth of industry dekat selatan Kedah, dekat Kedah, because unless the main transport itu ialah untuk elektronik dan sebagainya, but I don't know whether yang dihasilkan di Kedah ni predominantly akan pakai cargo, pakai air cargo. I don't know whether it actually goes to port kan. Jadi sebab begini, pengalaman saya jugalah either in private sector or so far dekat Menteri Ekonomi, memang semua proposal daripada pihak swasta semua ada spillover effect. Tak ada yang kata projek ini tak ada spillover effect. Memang if you spend 2-3 billion ada spillover effect, memang betul. But what you want to make sure is that it's financially sustainable on its own for a long time without really dragging the government and public sector
unknowingly. That's I think the sweet spot lah. Jadi kepada Prof punya soalan tadi, apa pandangan saya? Itu pandangan saya. Sebab we have been burdened by this for the longest of time, berpuluh-puluh tahun. This is us. Bila IPP yang electricity nak buat, obviously paper dia tu spillover effect dia 20-30%. And then you know what happened after about 30 years? Kita ada standby capacity, iaitu lebihan tenaga, penjana tenaga paling tinggi dalam dunia. And siapa yang menanggung? Semua rakyat, kita semua. Kalau kita tengok kapasiti penjanaan yang bila tengok penggunaan purata lebih kurang 48%, penggunaan peak demand 48%. Tapi kalau tengok penggunaan purata 62%. We are a laughing stock in the world. Tak ada negara yang membina seberapa banyak loji tenaga di negara dia sehingga kan rakyat terpaksa membayar spare capacity all the time. Then samalah keadaan ini, every time yang datang itu proposal, semua dia kata ini privately run, ini private sector semua, ini semua on its own, ini semua ada spill over, tapi kita add. Jadi yang itu yang saya minta both kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, as we go through this, we have to be very nimble about the financial viability. Bukannya sekarang saja, yang penting itu is the net 30, 40, 50 years. Kan? Jadi, if it's, saya boleh beritahu Datuk Seri terus, kalau it's actually financially viable, I will be a proponent. Saya lebih daripada, I'm more than happy to see it happen. But, at least di peringkat saya, you have to convince me first in the dollars and cents, because I've seen enough of projek-projek ini yang itulah akhirnya dia jadi gajah putih. And so I hope what we can work dengan kerajaan negeri, dengan kerajaan persekutuan for such project, and it's not just KSP, ialah to make sure that whatever mega projects yang nak dibuat mestilah melalui that detailed due diligence supaya dia tak jadi beban baik kepada kerajaan negeri, baik kepada kerajaan persekutuan anytime. And I'm sure kerajaan negeri pun Datuk Seri Menteri Besar pun one day mana tahu nak jadi Menteri Ekonomi dekat kementerian saya, katakan one day, dia pun, you would have wanted me to have the same discipline untuk di peringkat persekutuan. That for me to be extremely diligent dengan segala proposal yang datang ini, because katakanlah Datuk Seri jadi Menteri Ekonomi, saya tak nak Datuk Seri maki saya, apalah projek macam ni menyusahkan aku semua ni, dulu Rafizi ni setuju. Lepas 10 tahun habis kerajaan kena bail out berpuluh-puluh bilion tiap-tiap tahun. So I think that discipline, so long kita objective, and to me the dollars and cent will always work. If it makes money, then it will make money. Then susah lah kalau I don't think anyone yang boleh stop lah kalau it's a private sector, it has gone through the due diligence dan dia nampak bagus kan. Yang saya tak pasti is at what stage it is now, dan yang itu saya ingat akan teruskan the process before it comes to EPU lah. Selalunya kementerian dia ketah akhir tu, yang paling akhir sekali dia sampai sebelum dia pergi ke kabinet, dia akan sampai kepada Menteri Kewangan dan Menteri Ekonomi. Because every decision ni mostly melibatkan duit dengan melibatkan ekonomi. Tapi sebelum sampai tu dia kena go through dekat Kementerian Pengangkutan dan sebagainya lah. So until I see the detail, but saya boleh beritahu just proses itu perlu melalui MOT semua, but it's also a matter of interest. Just send me the financial projection. I actually want to see the financial projection, and if the financial projection makes sense, dan saya selalunya ada pandangan saya sendiri. Saya datang daripada parti sama, sebetulnya it's okay lah. But in cabinet I wear a professional hat. Jadi kalau I think that is financially viable, then that's my view lah. Tapi I think kalau mungkin lah sementara kerajaan negeri, soal KSP ni sementara melalui proses itu, please go ahead, but just
send me quietly ataupun officially the full financial viability. I actually want to see the financial viability more than anything else because Kedah ni dia dalam NCIA di bawah kementerian saya. And if I'm convinced that sebenarnya ini boleh membantu dan sebagainya, I mean I'm more than happy. But yes, let's go through that process dulu. Jadi untuk rangkum yang soalan pertama Prof tanya, what is my view? My view is all about the dollars and cents. Itu saja. And I want to make sure the dollars and cents betul-betul the rigor has gone through. Then insyaAllah, I think the process will take care of itself insyaAllah. Jadi ada mungkin ada satu round, sekejap je lagi ada. Tadi ada soalan kat sana, ada satu. Go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar, yang berhormat Tuan Rafizi Menteri Ekonomi, yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Saya Muhammad Johar daripada Perbadanan Kemajuan di Kedah, salah sebuah agensi di bawah seliaan Kementerian Ekonomi. Saya ada beberapa wish list lah sebenarnya, yang hormat Menteri. Yang pertamanya wish list berkenaan dengan sebenarnya Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah ini adalah sebuah agensi yang diberi tanggungjawab untuk memacu ekonomi di negeri Kedah. Dan kita telah mewujudkan beberapa kawasan industri di sekitar negeri Kedah, dan yang terbarunya adalah di Kedah Science and Technology Park di Bukit Kayu Hitam. Dan kita ada menerima maklumat berkenaan pertemuan yang berhormat Menteri Ekonomi dengan Mr. Elon Musk, Tesla. Jadi kita minta... saya tak jumpa Elon Musk. Okey, kalau tak jumpa Elon Musk pun mungkin jumpa dengan Tesla. Jadi kalau Tesla dia a lot pasal Tesla ni dia dengan MITI. Sebab dia melibatkan EV. EV dari segi champion ministry tu is MITI. Tapi yalah, energy transition is ours. And sebahagian daripada tu termasuklah battery storage semua ni lah. Jadi kita mohon kalau boleh pihak kementerian memujuk pihak Tesla untuk melabur di negeri Kedah, and to be more specific in Kedah Science and Technology Park. Kerana kita percaya dengan pelaburan daripada Tesla ini dapat menjana ekonomi, pembangunan ekonomi di negeri Kedah. Dengan pelaburan Tesla ini juga dapat membangunkan yang dipanggil sebagai vendor development program, semacam yang berhormat Menteri kata tadi, pengeluaran bateri dan sebagainya. Itu adalah wish list yang sebenarnya tidak memerlukan peruntukan. Cuma kita memerlukan bantuan daripada kerajaan untuk memujuk Tesla melabur di negeri Kedah. Yang kedua, mengikut kajian yang dibuat oleh BMI Fitch Solution, mengunjurkan bahawa niaga hadapan minyak sawit mentah pada tahun 2023 berlega di sekitar RM3,800 per metrik tan, dan telah mengunjurkan bahawa pada tahun 2025 harga minyak sawit mentah akan merosot kepada RM2,200 metrik tan, dan ini akan memberi kesan langsung kepada jualan FFB ataupun penerima fresh fruit bunch di ladang. Jadi kita sebenarnya di negeri Kedah ini mohon pandangan ataupun tindakan daripada Kementerian Ekonomi bagaimana kita dapat mengawal supaya perkara ini tidak terjejas. Jadi di antara tindakan-tindakan yang perlu kita kerajaan lihat adalah yang pertama melihat daripada upstream activities, di mana input pertanian yang meningkat seperti kos baja dan juga kos racun. Jadi mungkin di peringkat upstream activities itu Kementerian Ekonomi dapat melihat apakah aktiviti yang bersesuaian yang dapat diberi kepada kerajaan negeri bagi membantu mengurangkan kos kelapa sawit.
Dan yang kedua, dari segi mewujudkan downstream activities seperti membina kilang-kilang memproses minyak sawit. Mungkin Kementerian Ekonomi boleh memberi peruntukan untuk Perbadanan Kemanjuan Kedah membina kilang memproses minyak sawit. Jadi ini dapat membantu dari segi downstream activities lah. Termasuk juga downstream activities ini adalah proses daripada produk-produk daripada sawit lah, seperti kosmetik dan juga produk-produk makanan berasaskan minyak sawit. Jadi itu harapan kita lah kalau pihak di Kementerian Ekonomi dapat membantu supaya bila menjelang tahun 2025 dan juga sehingga tahun 2027, jika perkara ini tidak ditangani, maka ini akan memberi kesan kepada industri minyak sawit dan juga kepada pekebun-kebun ataupun peladang-peladang sawit. Sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Menteri Besar, yang berhormat Tuan Rafizi Menteri Ekonomi, saya Ishak bin Taib, wakil daripada Pertubuhan Peladang. Tadi semua hak yang bercakap tu bab-bab yang lain lah. Saya nak fokus negeri saya. Tadi saya dengar Menteri Besar saya lah kata negeri Kedah ni negeri miskin. Ada dua benda yang dia sebut. Satu, lapangan terbang. Semua orang suka bercakap pasal lapangan terbang tu. Pakat bercakap lah bagi hak ni apa semua. Yang keduanya kepiah sengit. Yang keduanya, Menteri Besar saya bercakap pasal nak buat bendang 5 kali 2 tahun. Yang tu tajuk saya. Yang ketiganya pasal saya berminat dengan Menteri Ekonomi yang hadir pada hari ini. Satu, saya nak abang, izinkan saya bercakap dalam bahasa Kedah saya lah. Satu, saya nak bagi tahu kata negeri kami ni jelapang padi, pengeluar padi dan pemberi makan kepada seluruh rakyat Malaysia 43% yang Menteri Besar sebut tadi itu. Itu satu. Yang kedua, saya nak bagi tahu Menteri kata kita ada 27 PPK, 25 di Kedah, 5 di Perlis, dan kita ada 8 PPK berhampiran yang membekalkan padi. Isunya ialah begini, yang berhormat Menteri. Perkara pertama, Kedah buat bendang setahun 2 kali. Kalau ikut kiraannya, Januari sehingga Jun, Julai sehingga September. Tapi kita buat bendang ni April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Lepas itu kita sambung Oktober sehingga bulan Februari. Kita ada musim kemarau daripada hujung Disember sehingga bulan Mac. Isunya begini. Kita ada 6,212 kilometer jalan ladang. Yang di situ ada parit, ada sungai, ada saliran, ada terusan. Dia sebut macam-macam. Yang memerlukan peruntukan daripada kerajaan yang mesti ditengok bersama. Tajuk hari ini bagus. Peruntukan akan sampai kepada kerajaan selalunya Mac atau April baru sampai. Tahun ni dah sampai Jun, Julai dah. Kami tak boleh nak selenggara ladang, jalan ladang dan perparitan ni ketika waktu yang sesuai. Makanya negeri Kedah yang nak buat bendang, nak buat sawah ni akan terlibat dengan banjir. Ini sekarang banjir, ada yang banjir, ada tak boleh buat dan sebagainya. Kita kena bahagikan kerja bendang kita kepada 3 pasar. Pasar 1, kalau ikut jadual 29 hari bulan Mac bermula. Pasar 2, 12 April bulan tahun ni, dan pasar 3 pada 26 April. Tapi hari ini tak boleh jadi semua tu. Isunya kerana
peruntukan dari kerajaan pusat lambat sampai kepada kami. Ini yang diterang oleh semua yang ada dalam ni. Dia habaq macam tu. Saya nak minta kepada yang berhormat Menteri Ekonomi lah, tolong tengok isu ni supaya kita boleh melaksanakan kerja-kerja yang melibatkan negeri miskin ni. Negeri miskin nak buat padi tak meningkat dan orang suka sebut negeri kita miskin-miskin. Tapi saya langut tengok dewan ni cantik. No? Kalau kita pergi negeri kaya, saya ingat langut-langut tengok boleh jadi nampak awan. Tu dia banding dia. No? Kita mohon benda ni diawalkan. Baru tak jadi isu. Dan rata-rata yang berhormat Menteri, untuk makluman yang berhormat Menteri, orang kami Kedah ni tak kisah dah kalau orang panggil miskin. Rata-ratanya bila orang di luar sebut petani itu miskin. Yang tu saya kurang suka. Nah, saya kurang suka dengar. Kita mohon peruntukan ni diawalkan sebab kerja-kerja penyelenggaraan boleh dilakukan ketika musim kemarau. Musim kemarau. Itu satu. Yang kedua, isu banjir tadi. Setiap tahun, setiap musim, ketika kita mula saja penanaman padi ialah ketika waktu hujan. Masa itu berlaku banjir. Ada dua benda besar di Kedah yang tidak selesai-selesai. Pertama dia panggil RTB, Rancangan Tebatan Banjir. Yang ni kerajaan negeri pun semua tahu. Tak selesai-selesai, yang berhormat Menteri. Yang kedua yang baru nak buat, dia panggil jenayang transfer ataupun empangan nauk yang kita nak kumpul balik ayak ketika banjir untuk guna semula. Saya mohon kepada pihak menteri untuk tengok benda ni bagi berjalan lancar dan elok. Janganlah bagi kami ni kekal dalam keadaan miskin tu sepasai. Dia jadi susah pula. Susah nak buat kerja. Yang orang tak berapa tahu. Orang tak tahu kata bila kita tabung padi pada bulan Mac, padi itu tenggelam. Tabung pula bulan April pun tenggelam. Ni tabung pula bulan Mei, ni masuk Jun pun tenggelam. Tu dia, tu yang kata susah tadi tu. Habis tu bila nak naik hasil. Itu yang kedua. Nah, kita mohon sangat-sangat. Yang ketiganya, saya bersetuju dengan cadangan yang amat berhormat Menteri Besar ni. Kami nak buat bendang 5 kali 2 tahun. Yang ni ada orang kata kat kami malas dulu. Tapi sebenarnya kami rajin. Bila Menteri cadang nak buat 5 kali, kita mohon agar disokong oleh kerajaan pusat dengan kadar segera. Dengan subsidinya dikekalkan, insentif-insentif yang berkaitan dikekalkan. Baja, urea, campuran NPK jangan ganggu. Yang tu saya beritahu Menteri Ekonomi. Sebab yang ni benda besar asas. Orang tak faham. Kalau baja mahal, automatik benda lain mahal. Akan jadi mahal. Mahal lah orang Kedah panggil. Mahal. Nah? Dia macam tu. Jadi kerajaan persekutuan tolong tengok aturan tu bagi elok. Jangan ganggu gugat. Ni cadangan saya. Yang berkaitan dengan baja ni dia panggil SIPP dalam istilah pertanian ni. Yang berkaitan dengan baja ini ada lagi satu, iaitu racun yang dibekal subsidi oleh kerajaan. Hak yang dibekal tu tak apa. Apa yang Pak Menteri? Isunya harga racun di pasaran. Tak ada siapa tolong tengok. Adalah banyak lagi menteri, tak apalah lepas ni WB menteri pergi bercakap lah dengan mereka. Tolong kawal harga tu. Harganya meningkat sehingga lebih daripada 120%. Kalau saya sebut nama racun, orang ni hak duduk dalam ni bukan ni, mereka tak tahu pun. Mereka tak tahu pun. Kalau saya sebut racun, saya nak bagi contoh racun loyan. Sajalah sebut bagi sekedar nama dia pun macam dengan ni juga. Loyan. Kan? Dulu harga loyan ni RM68, naik 78. Hari ni harga dia RM134. Tu dia cerita menteri, mahal pada telur ayam lagi. Tu nak abang. Siapa nak tolong tengok dekat kami yang ni? Nah? Kemudian kita ada lagi benda-benda lain yang kita minta. Yang ni melibatkan semua kerajaan negeri dan juga persekutuan. Tolong tengok. Kami di kawasan kampung, saya sebut di awal tadi, ada 6,212 km jalan ladang yang menjadi jalan utama penduduk kampung. Kami bukan duduk dalam pekan ke semua. Hak duduk di ni, dalam kampung ni. Daripada tempat saya duduk di kawasan Jerlun yang Muhammad Menteri. Kawasan Jerlun.
Daripada Jitra kita sebut PIDA, PIDA, PIDA. Nama asal dia FEEDR, feeder. Tapi orang kampung, biasalah mulut kami kampung, kami pergi PIDA, lekat PIDA lah. Dari PIDA 1 sehingga PIDA 15. PIDA 1 sehingga PIDA 15 dalam kalau kata Parlimen Jerlun ni, daripada line dia panggil terusan Tunjang sehingga ke terusan Sanglang. Dia ada terusan dia. Semua jalan dalam kampung yang saya kata tadi ni, termasuk 6,212 km tu, lebaknya hanya kurang lebih 8 kaki saja lebak dia. Sama besar mungkin dia suka tayar traktor kot. Tayar kereta biasalah. Kami mohon, saya selaku wakil peladang, masyarakat peladang yang ada 65,000 yang Menteri Besar sebut tadi, 10865 hektar tanah bendang yang duk bekai kat orang makan, 33 hektar untuk luak mada. Saya nak mohon agar jalan ni dilebarkan. Dilebar paling minima pun 10 kaki. Sesuailah dengan kami. Kami orang kampung pun lekeh-lekeh pun lah ni boleh pakai dah Proton Saga tu. Boleh pakai dah. Hak tu lah hebat pun, tak ada lah macam haduk beratok di depan luar tu. Dah kata miskin. Hak tu bukan dia. Sagi YB keluar tengok hak luar tu bukan dia. Hak tu kereta hak depa hak lain. Nah, tak terlibat dengan soalan saya. Saya mohon agar jalan tadi dilebarkan, diselenggara. Bagilah kami ni, ketika zaman kepimpinan tu, Menteri Besar yang ada tu, kami dapat merasai satu nikmat. Kata jalan diselenggara, dibagi lueh. Janganlah dah lueh, tebal jalan tu tengah 2 inci je. Apa nama ni YB Menteri? Tengah 2 inci, 2 kali lalu. Kalau traktor ni dia pi sekali patah balik, jalan tu pun berlubang. Pakai akal lah sama orang kata. Tu dia. Pakai akal. Ni hak ada dalam ni lah. Yang duk dengar tu, nak suruh buat tu bagi ada kadang saja. Jangan. Okey nah, yang tu. Kemudian kita mohon lagi, satu lagi yang berhormat Menteri. Saya mohon agar harga padi, kami orang Bendang disukat dengan harga padi. Harga padi kalau orang yang duduk dalam ni, yang tahu-tahu, yang tak tahu ikut suka dia. Nah, tidak dibuat kajian kenaikannya sudah 17 tahun. Tak ada kajian harga padi. Dan padi ni di Kedah antara yang paling teruk. Dia lah paling miskin Kelantan, RM960 satu tan. Di Kedah 1,200. Tetapi di jiran kita sebelah Langkah saja RM1,410. Yang terkini di sebelah Selangor RM1,510. Itu dia pasal apa jadi macam tu. Saya berharap yang berhormat Menteri tolong bercakap dengan kawan-kawan menteri hak lain lah yang seangkatan dengannya tu, bercakap supaya jangan berlaku benda-benda pelik macam ni. Ni tambah-tambah pula sehari dua ni nak raya tak ada ketupat ni. Hoi, sedap mereka bercakap ni. Yang hormat lah. Dan sama juga dengan tajuk pada hari ini, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 2021-2025 bukan hadir kerana pasal nak raya esok lusa tu. Yang tu kita harap sangat-sangat. Buat betul-betul. Yang ni buat betul-betul. Kita tak mau main ni pasal nak jumpa ni. Tu tak aci. Orang Kedah kata tak aci. Akhir saya nak minta lagi satu. Yang akhir bersama-sama saya di belakang tu ada. Saya punya jawatan kuasa ada satu, nama dia Kumpulan Peladang Muda. Mereka ni anak muda yang seusia belasan tahun sehinggalah 30 tahun lebih. Mereka adalah petani moden yang sedang dibangunkan. Isunya ialah nama tu hebat. Nak bangun depa hak ni, tapi bila depa ni nak buat kerja, yang Mak Menteri faham tak depa? Depa tu mereka lah. Saya bukanlah datang daripada US, saya faham. Tak, saya setuju sebab saya syok dengar YB cakap tadi kan. Bunyi macam duduk sebelah London. Saya bukanlah sampai tak pernah kenal Kedah ni kot. Okey, dah lawak aja. Seronok, kesian pasal serius tu. Saya tengok duk terbeliak, duk tengok, saya akan tengok kepiah, akan tengok sengit pula dah. Sebab topi tu tinggi sangat. Tu yang saya dah tengok ya. Itulah nak pakai songkok tinggi pun bukan calang-calang orang.
Okey, berbalik ke tajuk kuno sahabat saya di belakang. Depa ni kumpulan peladang muda yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Isunya hari ini kerajaan cerita anak muda boleh beli mesin padi Gentoy, combine harvester. Kan? Mesin padi, traktor, lori, drone, hak ni. Tapi bila nak pergi beli, depa ni nak pergi jumpa bank apa semua, payah yang amat sangat. Last sekali ada apa? Anak muda yang tak ada tanah, tak ada bendang, tak ada apa, ada kemahuan, ada ilmu, ada knowledge semua tapi tak boleh buat apa. Yang ni pihak kerajaan kena tengok elok-elok, jangan bercakap saja tetapi penghujungnya sangkut habis. Sangkut habis. Tapi keluar data nak sekian-sekian ribu, nak setahun 1,000 lebih usahawan muda. Hari ini macam-macam sangkut lah. Jadi bila sangkut ni akan mai kepada kita semua. Saya ingat yang tu saja. Saya berharap pihak kerajaan yang betul-betul dengan kajian ni saya sokong penuh benda ni, dan pandangan cadangan yang dibawa oleh semua rakan-rakan tadi pun saya sokong penuh. Saya harap janganlah nak tengok kapal terbang tu saja, tengoklah petani yang kecil di sama. Sekian, terima kasih. Baik, saya jawab yang sawah dulu kan. Dia usaha untuk memastikan penanaman padi ini beralih daripada 2 musim setahun kepada 5 musim 2 tahun ini. Ini sebenarnya adalah dasar nasional. Menteri Besar ada kat sini. Saya boleh beritahu bahawa ini bukan dasar kerajaan negeri Kedah. Ini dasar nasional. Malah sebenarnya di negeri lain memang dah jadi 5 musim untuk 2 tahun dah. Yang menjadi masalah ialah kerana Kedah sebagai jelapang padi sekarang ini belum sampai ke situ lagi. Jadi maksudnya ialah kita ada pelbagai kekangan yang lepas-lepas kan. Sebahagian kekangan itu bersifat infrastruktur, kos yang dianggarkan, diperlukan kerana dia soal pengairan, dia juga kalau di peringkat atas sekali itu ialah soal sumber bekalan air. Kita kena pastikan bila infrastruktur pengairan itu, pelaburan dibuat, selain daripada pelaburan infrastruktur tu ada, air bekalan pun kita nak pastikan. Jadi jumlahnya saya ingat dalam 6-7 bilion. Saya tak rasa perkara itu akan ada masalah lah. Maksudnya kerajaan persekutuan memang memandang serius untuk memastikan bahawa Kedah dan I think the other one yang masih lagi belum 5 musim 2 tahun ini, I think Utara Perak. Tapi di tempat-tempat lain, sebahagian tempat lain tu memang dia dah bertukar pun ke arah itu kan. Di Kedah ni ialah kerana isu-isu yang bersabit dengan infrastruktur pengairan lah yang saya ingat akan diselesaikan dalam RMK yang berbaki ini kan. Jadi yang itu tak ada masalah. Yang saya lagi bimbang ialah begini kan, saya datang, saya dengar dia abang tadi cerita pasal baja, pasal racun semua kan, kerajaan kawal sana kawal sini. Abang tahu tak macam mana bila racun dan juga baja ni dikawal? Harga racun dan harga baja ni datang dia daripada minyak. Bila harga minyak melonjak naik mendadak di seluruh dunia 2 kali ganda, memanglah harga racun dan harga baja naik 2 kali ganda. Baja yang ada sekarang ini pun kerajaan persekutuan dah belanjakan berbilion-bilion ringgit. Jadi kalau racun pun kawal, telur pun kawal, itu yang akhirnya semua perbelanjaan negara menjadi subsidi. Jadi tambah lagi subsidi, maksudnya potong jalan lah. Jadi dunia ni dia tak berfungsi dengan semua yang kita ada, semua boleh dapat, duit turun daripada langit. Dia tak jadi macam itu.
Sebab itu kita berada dalam keadaan sekarang kerana saya bagi contoh bila kita tengok secara menyeluruh perbelanjaan untuk pertanian dan padi. Sebahagian besarnya di Kedah, banyak juga di negeri-negeri lain kan. Anggaran pembaziran daripada penggunaan baja, ketirisan dan juga penyelewengan, anggaran dia sampai 30% daripada jumlah berbilion yang dibelanjakan setiap tahun itu. Bila dibandingkan contohnya berapa banyak baja yang digunakan oleh kita berbanding dengan di tempat lain, jauh lagi tinggi. Jadi sebab itu dalam mesyuarat ni, saya ingat dalam 2 bulan lepas ada mesyuarat di peringkat tertinggi kerajaan persekutuan membincangkan apa yang kita perlu buat untuk memastikan Kedah dengan cepat boleh berpindah kepada penanaman 5 tuaian dalam 2 musim. Kita melihat keseluruhan kos. Sebab itu dia bukan semata-mata soal infrastruktur. Yang itu saya tak bimbang sebenarnya. Dia juga soal yang saya sebut behavioral economics, yang orang marah. Kerana kita tak boleh berterusan dengan cara yang sama. Kita tak boleh berterusan baja kami nak pakai sekian-sekian gini tapi harga semua mesti gini-gini. Dalam keadaan di seluruh dunia harga baja memang dah naik 2 kali ganda kerana harga minyak naik mendadak. Kalau itu berterusan dibuat, itu juga berlaku tidak adil kepada kumpulan-kumpulan lain kerana kerajaan terpaksa ambil yang peruntukan ini untuk memastikan abang-abang semua gembira kerana harga baja dikawal, harga racun dikawal. Jadi kita akan melihat secara menyeluruh di peringkat kerajaan. Infrastruktur pelaburan kena buat. Setuju. Berapa banyak bilion pun akan dibuat. Kena buat. Tapi bila kita melihat macam mana untuk menutup ketirisan baja, untuk memastikan bahawa penggunaan racun yang diberikan itu lebih optimum, janganlah marah kami pula. Kerana bila kita bandingkan yield di negeri Kedah berbanding tempat lain, beza dia itu besar. Bila tengok penggunaan baja di tempat yang berlainan, beza itu besar. Bila kita tengok ketirisan, dia sampai ratus-ratus juta. Saya tak kata semua petani lah, maksudnya keseluruhan orang kata rantaian itu. Daripada yang dapat baja dekat atas, turun ke peringkat seterusnya, daripada sama ada kita menggunakan yang diberikan itu optimum ke tidak. Jadi sebab itu, dia memerlukan keseluruhan anjakan. Daripada kerajaan, daripada PPK, daripada agensi kerajaan yang terlibat di dalam pertanian, sehinggalah kepada juga bagaimana kita mengendalikan urusan harian kita. Sama juga dengan soal bila kita sebut pasal subsidi bersasar dan lain-lain. Sebab itu kita sampai ke peringkat hutang 1.5 trilion. Jadi macam mana kalau saudara-saudari berada di tempat saya kan? Tiap-tiap tahun semua hantar senarai, 1 tahun senarai permintaan daripada semua agensi di negeri-negeri ialah 200 bilion setahun. Campur lagi dengan keperluan bayar gaji dan yang lain-lain semua lebih kurang lebih kurang 280 bilion. Maka kerajaan persekutuan kena berbelanja kalau ikut nak bagi semua orang gembira ialah 500 bilion. Hasil kita 280 ya. Sebab itu sebelum ini hutang sampai jadi 1.5 bilion. Jadi sementara kita memastikan segala yang perlu dibuat itu dibuat, infrastruktur ada, bergerak. Saya harap kita juga kena memastikan dalam keadaan kita dah tak mampu nak berbelanja macam dulu. Bila kita dah, kerana pada masa yang sama kita nak buat klinik ni. Pada masa yang sama kita nak buat jalan, kita nak buat lebuh raya, kita nak buat, kalau Kedah, nak buat lapangan terbang lagi ni. Dalam keadaan nak buat semua ni, duit tak ada.
Jadi masing-masing kena main peranan. Dan perkara inilah yang kita tumpukan. Dia tak popular lah bila saya cakap ni. Masa abang tadi cakap, semua orang gelak. Bila saya cakap, semua orang diam. Sebab yang saya cakap ni, walaupun saudara-saudari tahu betul, tapi dia tak sedap dia dengar lah. Sebab ni masalah. Masalah ni perlu diselesaikan. Dan masalah ini tidak boleh diselesaikan oleh kerajaan persekutuan saja, kerajaan negeri saja. Dia perlu diselesaikan oleh semua orang. Kerana kita terlibat juga. Kitalah juga yang makan, kitalah juga yang tanam. Saya bagi contoh pasal ayam lah. Orang gelak lah. Memanglah rakyat Malaysia memakan ayam per kapita antara yang paling tinggi dalam dunia. Orang lain pun makan ayam juga. Tapi tak adalah makan ayam sebanyak orang Malaysia makan ayam. Jadi sudah tentu bila perkara-perkara itu berlaku, dia jadi ialah permintaan kepada ayam tinggi. Kita tak makan protein lain, orang lain protein ada macam-macam. Jadi walaupun parti lain-lain kan, maksudnya kerajaan negeri parti lain, kerajaan persekutuan parti lain. Kerajaan dari parti yang lain-lain ini datang dan pergi, dua-dua jadi kerajaan. Selain daripada kerajaan cari jalan, kita juga kena pastikan kita berubah. Yang itu memang I'm unapologetic. Sebab it's no longer sustainable. Bila saya sebut ekonomi yang mempan itu bukan semata-mata soal pertumbuhan-pertumbuhan, tapi it has to be sustainable. Perbelanjaan kita kena sustainable, amalan kita sustainable, dan sebab itu berbalik kepada soalan tadi yang pasal keseluruhan pertanian, penanaman sawah. Saya ingat tak ada masalah Kedah akan dapat pengumuman besar mengenai perkara ini, semua tak ada masalah. Cuma dia memerlukan semakan keseluruhan, bukan saja soal jalan, soal terusan, soal infrastruktur. Dia juga soal macam mana kita sebagai pesawah, amalan kita dan sebagainya, barulah kita boleh menjadi bersaing, ada daya saing yang baik. Kalau tidak, sementara kita kata semua ini saya sebut ni bunyi kasar sikit. Kita juga kena ingat, bagi setiap 1 kilo baja yang kita pakai, bagi setiap racun yang kita pakai itu, kita sebenarnya kalau kita tak pakai dengan baik, kita mengambil hak orang lain. Kerana bagi setiap kilo yang kita pakai itu ialah subsidinya berbilion daripada kerajaan. Dan itu ialah peruntukan yang kita ambil daripada orang-orang lain, bubuh kat situ supaya kita boleh bantu pesawah kita tingkatkan yield, supaya dengan yield yang lebih baik itu mereka dapat kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau tak pakai dengan betul, tak berhati-hati, membazir ataupun tiris, dia tak sampai kepada sasaran, maka itu sebenarnya bagi setiap 1 tan yang kita keluarkan, kalau terlebih ambil, itu sebenarnya mengambil hak orang lain kerana banyak subsidi dan bantuan yang masuk. Kan? Soal pasal peruntukan jalan dan sebagainya, tahun ini tahun istimewa kerana kerajaan yang lepas dia tak luluskan belanjawan sebelum bubar. Dia bentang Oktober 2022, lepas tu bubar. Jadi belanjawan tu tak boleh jalan. Dia kena tunggu dibentangkan balik. Jadi bila bentang balik, bentang Februari. Jadi bila kerajaan negeri pun saya pasti sedia maklum, bila kelulusan itu di Parlimen Februari, kemudian dia kena pergi kepada Dewan Negara pula. Jadi warrant semua tu ambil 2 bulan. Sebab itu sebenarnya banyak peruntukan tu memang hanya bergerak sampai ke semua agensi bulan 5 ke atas, kecuali perbelanjaan yang melibatkan kenaan tetap yang memang telah diluluskan separuhnya dalam bulan Disember. Yang itu pun kalau Disember yang melibatkan kenaan tetap, dia ambil 2-3 bulan, dia mula sampai bulan 3 lah. Jadi saya haraplah lepas ini kita tak bubar macam itulah di tahun-tahun akan datang.
Kerana pergi ke parlimen, kemudian bubar sebelum luluskan belanjawan ni, kesan dia beginilah. Dan saya pun tak gembira, bukan saja agensi. Kerana kita buat belanjawan, peruntukkan wang supaya dia boleh dibelanja untuk kita kembangkan ekonomi. Kalau dia tak sempat dibelanja sebab lambat sampai, susahlah dia ada kesan kepada ekonomi, multiplying effect tu. Tapi tahun ini memang tak boleh nak kona kot mana lah. Kerana memang bila pilihan raya dibuat dan dibubarkan sebelum diluluskan, dia memang akan ada kesan beginilah. Ya, cuma sebab itu juga sebahagian daripada perkara yang kita buat ialah untuk memastikan permohonan boleh dipercepatkan. Sebab itu kami buka terus, mohon terus, kita selesai, bagi terus kepada PBT. Dia tak payah tunggu 2-3 lapis ni, sebab kita juga sedar bila belanjawan bentangkan dan diluluskan lambat, dia memang akan ada kesan sampai berbulan-bulan kepada agensi-agensi pelaksana di bawah lah. Soalan mengenai usahawan tani muda. Saya memang sedia maklum bahawa sebenarnya ada banyak halangan. Dan yang saya lagi bimbang ialah begini, sebenarnya bila kita semak jumlah peruntukan yang dibelanjakan ataupun diperuntukkan untuk pertanian ni di peringkat persekutuan ni berbilion-bilion banyak. Tapi kita tak pasti berapa banyak sebenarnya yang berjaya disambut dengan baik, ataupun bagaimana pertanian yang muda-muda ni yang nak jadi semua ni sama ada sustainable ke tidak, kan. Itu sebahagian dari sebab kenapa contohnya tumpuan salah satu daripada sektor strategik yang diberi tumpuan oleh Kementerian Ekonomi ialah pertanian moden. Dan memang kita perlukan banyak perubahan-perubahan dan pendekatan yang baru. Kalau cara dulu ialah begini, dia jadi chicken and egg lah, macam abang beritahu. Ni yang muda-muda ni, dia nak pergi beli traktor. Ya, jadi kenapa dia tak dapat pinjaman? We have to see from two sides of perspective. Kerana pengalaman juga yang lepas-lepas, memanglah banyak yang pergi, yang mungkin track record tak ada, dia minta pinjaman, minta capital, 2-3 tahun tak menjadi, hutang tak bayar. Jadi akhir ataupun pergi minta tanah gini-gini, nak beritahu sekian, kemudian dapat bantuan semua, lepas 1 tahun dia lari, cabut, tinggal terbengkalai. Itu sebenarnya yang akhirnya over the years yang menjadi, dan tidak tentu saya bersetuju, saya tak bersetuju dengan keadaan ini, tapi saya memahami kenapa over the years dia menjadi lebih sukar dan lebih sukar. Kerana ini adalah hasil daripada pelbagai kegagalan yang lepas, yang akhirnya agensi dan pegawai-pegawai kata, kita orang dah bagi dulu. Kalau bila duit ini hilang tak jadi, kami kena menjawab. Jadi dia menjadi makin ketat dan makin ketat, kan. Itu halangan-halangan yang kita kena tengok dengan lebih objektif sekarang. Kita sedia maklum risiko-risiko pelaksanaan ini. Tapi kita juga tak boleh berterusan merasakan bahawa akibat daripada kegagalan yang lepas, kita menyukarkan lagi yang baru-baru ini yang nak buat. Jadi sebab itu ada beberapa pendekatan baru yang saya ingat kita cubalah. Contohnya pertama, saya tak rasa kita boleh buat macam dulu. Iaitu nak ambil bantuan, sekian-sekian kamu pergi buat. Kerana itu mengambil pandangan bahawa seolah-olah bercucuk tanam ni zaman 60-an, dia tak perlukan kemahiran perniagaan yang besar. We know that agriculture has a very high business risk. Jadi sebab itu yang ditumpukan contohnya melalui program usahawan tani Intan di bawah IPR ialah kerajaan akan membina infrastruktur pertanian A to Z. Kita juga melantik operator yang berkemahiran bukan saja daripada teknologi tapi juga pasaran. Kita juga pastikan off-taker itu ada.
kemudian kita bawa yang miskin tegar atau miskin untuk dia bila dia bekerja tu dia bukan sebenarnya bertani, sebenarnya dia bekerja seolah-olah dia bekerja dalam kilang. Kerana semua tu dah sediakan dah. The plot has been there, infrastructure semua, fertilizer, watering semua dah buat. Cuma dia adalah satu hari tu dia kena habiskan dalam 3-4 jam untuk jaga, dan masa harvesting nanti dia kena harvest kan. Tujuan kita ialah supaya infrastruktur pertanian moden sebegini dapat diwujudkan di seluruh negara, di setiap tempat. Yang itu yang kami bekerjasama dengan kerajaan negeri, agensi untuk bagi tanah. Kerana kami perlukan tanah, kan? The money kita boleh buat semua, dan pada masa yang sama, saya ingat 2 minggu lagi kita akan umumkan dan lancarkan. Kementerian saya bekerjasama dengan UPM untuk kita latih pengurus-pengurus pertanian moden yang ada ijazah, mereka dilatih, kemudian mereka akan dihantar ke fasiliti-fasiliti ini supaya mereka juga mengambil alih operasi infrastruktur pertanian. Maksudnya begini, kita kena membina business model itu dari perspektif yang berbeza. And jadi insya-Allah untuk yang muda-muda ni, saya akan duduk dan kita kena pastikan bahawa model inisiatif usahawan tani melalui IPR ini berjaya. Sebab itu untuk membuktikan bahawa kita boleh ada business model yang financially viable. Bila itu ada, baru insya-Allah kita boleh pastikan ada green lane, fast track untuk yang mahu menjadi usahawan tani ini, supaya mereka tidak dibebankan dengan segala credit requirement yang agak teruk sekarang. Sebabnya credit requirement tu sebab ada cerita sebelum ini. Ini dari segi kegagalan yang lepas-lepas bagi pinjaman tak jadi, projek tak jadi. Jadi bank, terutamanya agro bank pun makin lama makin ketat kan. So sebab itu kita nak pastikan all these good success stories yang diusahakan oleh anak-anak muda, that will help me to convince the system sebenarnya kita kena longgarkan. Tapi sudah tentulah dia mesti bersyarat, dia kena melalui proses, dia kena menunjukkan kemahiran dia. Dia tak boleh, kalau kita pun jadi pegawai kerajaan ataupun orang yang nak meluluh itu, takkanlah any Tom, Dick and Harry datang nak beritahu saya nak dapat pinjaman 100,000 kita luluh. Tak boleh. Dia kena ada syarat dan sebagainya. Yang kerajaan boleh buat ialah pastikan syarat-syarat dan juga funneling ini boleh dilalui oleh anak-anak muda ni dengan cepat. Dia lalu funnel ni, maka dia dah memenuhi syarat dan dia boleh pergilah. Jadi yang itu yang insya-Allah yang kita usahakan kan. Tadi ada 2 soalan, satu mengenai kelapa sawit, satu lagi mengenai Tesla lah kan. Saya tak rasa Tesla buka manufacturing facility lagi. Saya tak nampak lah. Saya tak tahu dia akan jumpa PM, saya ingat dalam minggu depan ke dua. Tesla ni selalunya sangat-sangat berkira mengenai mana dia letak kilang dia. Dia bukan apa, dia sebab kilang dia tu kan investment tinggi, kepahiran tinggi kan. Jadi dia dah ada kilang yang besar di China. Jadi saya tak pasti sama ada dia mengancang untuk buka satu lagi kilang lah. I don't think so. Tapi yang dia ada tu, saya ingat dia ada operation di sini. Maksudnya mereka melihat pasaran Malaysia sebagai pasaran yang berpotensi tinggi untuk EV, untuk electric vehicle kan. Tapi sudah tentu bila ada pasaran, ada operasi, dia ada post sale service tu semua ada lah. Jadi saya ingat yang itu yang mungkin Tesla akan ada dululah. So saya tak pasti sebenarnya sama ada dia jadi dia tak berbangkit lah soal Tesla nak datang main buka kat Kedah ni. Saya ingat tak berbangkit lagi lah, kecuali lah kalau dalam tempoh akan datang mereka buat keputusan untuk expand. Sebab dia dah umum pelaburan besar dia di Indonesia. I think kalau dia ada manufacturing facility, dia buka kat Indonesia. Jadi saya tak tahu whether takkan dia dekat Indonesia pun dia buka kat sini dia. Tapi paling kurang
itu akan ada permintaan kepada parts, kan? Mungkin daripada dia punya global supply value chain, ada perkara benda-benda parts dia yang boleh mula dikilang di sini. So I think yang itu yang boleh, sebab Kedah terutamanya di Gurun memang adalah tempat nombor 2 dalam negara dari segi industri otomotif. Jadi dia akan ada sekarang ni pun value chain otomotif yang dah memang berkembang di sekitar Gurun. Jadi saya ingat itu mungkin ada fit dia dengan Tesla ataupun EV manufacturer yang masuk, kerana kalaupun dia tak buat di sini, there will be a demand for parts, automotive parts yang sedia ada lah. Jadi pemain industri kita boleh, syarikat-syarikat yang ada boleh menambah selain daripada parts kepada ICE, internal combustion engine kereta ni, dia pun dah mula boleh ada parts untuk EV juga. Soalan pasal kelapa sawit tu lebih sukar, kan? Kerana memang kita kena menerima hakikat bahawa our place sebagai a major global player in palm oil, dia akan terus makin melemah. We have to accept it. Kerana kita dah tak mampu dari segi saiz kita untuk menjadi dominan berbanding dengan Indonesia. Itu satu. Kedua, untuk 2-3 tahun akan datang, memang dunia sedang menunggu dan bersedia untuk satu tempoh kelembapan ekonomi. The world is bracing for a slowdown, if not outright recession. Jadi kelapa sawit ni dia sangat berkaitan dengan global, dengan pertumbuhan ekonomi dunia lah, kerana dia orang kata consumer product. Jadi bila ekonomi slow, orang kurang berbelanja, maka permintaan untuk consumer product pun rendah lah. Jadi harganya tu memang going forward untuk 2-3 tahun, kecuali ekonomi dunia ini pick up balik, kerana kelapa sawit kita ni sebahagian besarnya kita ekspor. Jadi mengambil kira perkara-perkara ini, langkah jangka masa pendek itu sudah tentulah kita kena tengok, kan. Jadi sama juga macam sawah, padi, industri sawit pun ada exposure yang sama kepada kenaikan harga baja. Dan beza antara kelapa sawit dengan industri padi ialah kelapa sawit ni dia lebih industrial in nature, industrial scale berbanding dengan padi. Jadi ada peluang supaya kita betul-betul fokus untuk kita beralih dah kepada circular economy within kelapa sawit, industri kelapa sawit. Jadi dari segi baja contohnya, we have to galakkan seberapa banyak supaya palm oil waste ni ditukar menjadi baja organik. Sebelum ini dia pemain industri kelapa sawit, dia tak ada motivation lah. Kalau baja tu murah, baja tu subsidi banyak, jadi buat apa nak sibuk-sibuk gunakan waste ni untuk jadi baja, sebab baik aku beli je. Now I think is the time bila harga pun kita rasa mungkin akan depress, dengan kedudukan ekonomi. Harga baja pun mahal kerana oil and gas akan terus kekal mahal. Maka sebenarnya the differential cost untuk mula beralih kepada organik daripada palm oil waste ini is getting better daripada 5-6 tahun yang lepas, kan. Jadi itu sebenarnya yang akan jadi tumpuan juga kepada Kementerian Ekonomi, ialah how we push the circular economy ni kepada industri plantation, terutamanya kelapa sawit, termasuk juga sebenarnya biomass, that for them to make sebenarnya to
diversify revenue stream dia. Dia bukan bergantung kepada palm oil semata-mata, tapi dia juga bergantung kepada electricity generation and renewable melalui biomass. Kan? Tapi di economics itulah yang selalunya perlu kita pastikan dia betul-betul berjalan, sebab dia bukan susah nak buat, teknologi is there. Tapi selalunya sebelum ini pemain industri sawit kita contohnya lebih suka untuk ekspor, sebab apa nama ni, the palm oil punya waste ni dia akan jadi pellet yang kemudian dia ekspor, sebab harga ekspor itu lebih mahal daripada tukar menjadi circular economy, jadi fertilizer, jadi biomass dan lain-lain. So yang itu yang kajian insya-Allah akan tengok macam mana kita nak pastikan supaya the combination ini kita kekalkan the palm oil waste itu dalam the circular economy domestically. Tapi untuk itu berlaku, mungkin kita kena ambil beberapa keputusan untuk kita kawal ekspor palm oil waste ni ke luar negara. Sebab sekarang ini it's better to make money by exporting this to countries daripada gunakan palm oil waste yang ada dalam sistem kita ni untuk create value, sama ada sebagai fertilizer ataupun biomass energy dan lain-lain kan. Tapi it's not going to be easy lah. Maksudnya downturn ini saya ingat ialah sesuatu yang akan berlaku. Jadi yang the economy can do is that how do we make the best of this downturn untuk kita upgrade our value. Kita tak boleh dengan downturn ini kita mengharap kepada cash injection untuk kita survive. Because that's not going to happen anymore. Yang itu saya jelas lah. I don't think saya sendiri ke atau kerajaan akan berterusan mengambil jalan bila downturn itu kita ambil duit, ambil supaya kamu boleh bertahan, kerana itu akan menyebabkan whatever the inefficiency yang sedia ada dia berterusan. Dan sampai bila-bila rakyat kena ambil duit subsidize, so kita akan bantu. Malah kita memang melihatlah, tapi bantuan itu bukan dalam bentuk subsidi untuk business as usual. Bantuan itu ialah untuk build the capacity to the next level dalam bidang-bidang tertentu, contohnya circular economy dalam bentuk energy transition into biomass. Yang itu paling kurang dia yang ini konsep yang saya sebutlah. Kita kena bagi joran, bukan sahaja kepada orang biasa, kepada industri pun. We will not give just subsidy injection. Kita bagi dia grant atau soft loan supaya soft loan bersyarat ini membolehkan dia untuk masuk kepada sektor baru yang dia perlukan untuk dia kekal mampan, to be financially viable and to compete. Jadi saya ingat Datuk Seri, kita berhenti kat situ sebab saya ada kapal terbang, bukan kapal terbang saya lah, kapal terbang, I have a flight to catch to go back. Saya nak rumuskan beginilah. I think kalau ada perbezaan pendapat, saya juga harap supaya kerajaan negeri ataupun agensi pelaksana to at least give this thinking thought. I don't think it's about politics. I don't think it's about kita nak bersaing ke apa. Tapi I hope juga kita hargai bahawa di peringkat sebahagian daripada agensi persekutuan, contohnya EPU yang saya jaga, we have a much wider perspective to cover. Jadi kalau di peringkat negeri ataupun agensi tertentu, the lower level you are, the smaller the stakeholders you have to deal with. Jadi kita tengok yang kita tu je lah, sebab itulah kerja kita, because kita tengok yang tu kan. Jadi bila di peringkat dia makin tinggi, terutamanya kalau di peringkat saya EPU lah, sebelum dia sampai dekat kabinet tu, now I'm learning, saya tahu bahawa the stakeholders tu banyak. Kami kena pastikan harmonize semua, kerana kamilah yang jadi the last line of defense untuk memastikan supaya tidak berlaku the unintended consequences.
Jadi kita kena make sure kan. Jadi bila kami nampak tanya gini-gini semua itu bukan bermakna kita nak tembak. It is our duty to make sure that apa-apa yang kita nak buat tu, risk management itu untuk rakyat dan in the future itu yang terbaik. Jadi saya mungkin bunyi kasar, orang tak suka, but sometimes that's what we need to do. Kerana kalau tidak, itulah yang kita berlarutan. Bila tengok subsidi baja, saya ingat kalau MB satu hari jadi Menteri Ekonomi, dia lagi jahat daripada saya mulut dia. Kalau tengok jenis subsidi baja dia. So banyak, saya pun tak pernah tahu banyak ni subsidi baja. We cannot go anymore. Jadi bila macam tu kita mula kata okay, let's see. Jadi benda-benda ni bukan sebab kita tak nak bagi, tapi kita dengan wang yang terhad, kita nak pastikan seberapa banyak orang dapat. Itu saja kan. Jadi so long as kita ada this very professional approach to managing federal and state dan juga interagency orang kata proses, insya-Allah saya ingat walaupun kita berbeza pandangan di situ dan di sini, the final outcome itu bila dia dah melalui the rigorous process to go through this, insya-Allah the final outcome itu akan menjadi yang terbaik. Tapi jangan bimbang, saya yakin kalau yang petani-petani pesawah tu rasa lepas ini rasa macam nak move to the next stage, I'm sure insya-Allah Kedah dalam 3, 4, 5 tahun lagi pesawah-pesawah yang masih lagi terlibat dan setia dengan industri tani ini, insya-Allah I think kalau ikut unjuran kami lah, mereka akan mendapat laba yang lagi besar daripada yang ada sekarang lah, insya-Allah. Cuma bukan tempat saya untuk buat pengumuman. Tapi I've gone through, macam saya katalah, semua ni dia dah go through dekat EPU, kami dah tengok semua, kami menyokong penuh. Tapi ada benda-benda yang saya sebut tadi lah, ada benda yang saya kata baja ni kita kena tengok macam mana. Dia tak boleh dah macam ni. Yang ini macam mana, tapi keseluruhan package itu saya ingat walau apa pun dalam masa-masa akan datang, dia akan membawa berita yang sangat gembira lah kepada rakyat Kedah yang masih setia menjadi pembekal makanan beras dan nasi ini kepada rakyat Malaysia, dan kerajaan persekutuan insya-Allah akan sokong sepenuhnya dan bekerjasama dengan kerajaan negeri supaya transisi kepada 5 kali 2 tahun ini berjalan dengan baik, dan bukan itu saja, supaya yield itu juga setanding dan lebih baik daripada tempat-tempat lain. Jadi dengan itu saya ucap terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.